Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Taib, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita pertama sekali saya mengajak pendengar Radio IKIM untuk terus kita berusaha. Dan antaranya sebab kita sekarang ni, kalau kita lihat suasana jerebu ni, ialah menuntut kita kepada kesihatan. Kesihatan ni memang nikmat, tapi dia adalah satu nikmat yang perlu diusahakan. Macam kita ada nikmat, macam mana selalu kita sebut, ada nikmat yang diberi secara anugerah, ada nikmat yang diberi cara usaha. Jadi melihat dengan mata itu anugerah, mendengar dengan telinga itu anugerah. Tapi untuk kita dapat ilmu, memahami, mengetahui, itu usaha. Untuk dapat kesihatan, itu usaha. Untuk dapat harta, itu usaha. Untuk dapat pangkat jawatan, itu usaha. Jadi satunya kesihatan adalah satu usaha. Jadi kita harapkan kita jagalah kesihatan, lebih-lebih lagi kita dalam berhadapan dengan Ramadan, supaya Ramadan tahun ini kita dapat menyempurnakan dengan segala sihat, keadaan kita selesa dapat. Jadi apa nasihat yang diberi oleh pihak pewajib, daripada mana saja menasihati kita, kita ikut, supaya kita tidak berhadapan dengan keadaan yang mengancam dan membawa kepada bahaya. Dan sebenarnya dalam puasa itu sendiri pun dia adalah satu usaha ke arah memberikan kesihatan badan. Nabi kata sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sihat. Jadi dalam kita berhadapan dengan puasa, sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak sebut bahawa puasa ini dia ada beberapa hukum-hukum yang ditetapkan oleh ulama dalam kajian-kajian mereka yang penuh dengan amanah dan teliti. Mereka telah mengatakan bahawa ada 4 hukum besar. Satunya dikatakan puasa wajib, yang kedua puasa sunat, yang ketiga puasa makruh, dan yang keempat puasa haram. Jadi puasa yang wajib, kita ada 6 jenis puasa wajib. Pertamanya ialah puasa Ramadan. Itu jelas wajib atas semua yang ada syarat-syarat yang menepatinya, maka wajiblah. Sebagai contoh, kita seorang Islam, seorang yang baligh, seorang yang sihat, dan kita tidak musafir, maka wajib. Yang kedua puasa wajib ialah puasa qadha. Dan ini juga satu perhatian kepada bapa-bapa, ibu-ibu dan suami-suami dalam melihat mereka yang di bawah tanggungjawabnya, tengok tanya ada tak lagi hutang-hutang puasa yang belum bayar. Jangan nanti kita masuk Ramadan masih tersangkut, tahun lepas punya pun belum selesai. Jadi kita sudah berhadapan dengan satu denda. Kita kena bayar fidyah, 1 hari 1 cupak. Bukan masalah bayar, mungkin duit ada, tapi masalah dosa atas kelewatan kita. Sebab itu peranan suami atau peranan bapa di sinilah, tanya anak, tanya isteri, bantu mereka untuk ingatkan, bantu mereka, bahkan kalau boleh bantu isteri bangun bersahur bersama. Jadi taklah isteri tu sunyi nak bangun makan nasi yang sejuk, lauk yang tak dipanaskan, tapi dengan adanya suasana suami bangun, duduk teman, berbicara sambil makan, masak yang panas, jadi ada semangat puasa. Taib, itu masalah puasa qadha yang kedua wajib. Yang ketiga di sana dipanggil puasa kafarah, puasa denda. Ini denda ni ada denda berbagai-bagai lah. Contohnya kesalahan suami bila melakukan perbuatan zihar, umpamakan isteri seperti ibu dia dan sebagainya, dalam satu masalah fiqh yang dikatakan zihar, kalau dia mengungkapkan perkataan itu tanpa dituruti dengan talak, maka dia didenda dengan puasa 2 bulan. Ataupun kesalahan yang menyebabkan kematian, itu juga mendendakan seorang itu dengan puasa 2 bulan. Ataupun satu lagi masalah ialah perhubungan jenis, suami isteri yang terbabas, kadang-kala tak dapat kawal, maka mereka tak sabar nak tunggu malam, siang dah berlaku. Jadi apabila berlaku perhubungan jenis yang disengajakan, maka puasa suami batal, isteri batal, kedua-dua kena qadha, dan suami didenda dengan 2 bulan.
maka ini dipanggil puasa kafarah. Yang ketiganya, masalah yang keempatnya ialah puasa ketika dalam ibadat haji. Kita ada denda di sana atas mereka-mereka yang melakukan satu kesalahan ataupun buat haji tamattu' ke haji qiran, dia akan kena denda 3 hari di Mekah, dan bila balik puasa 7 hari itu pun juga wajib. Yang kelimanya ialah puasa kalau pihak pemerintah nampak keadaan, sebagai contohlah kita kata dunia Malaysia ni sudah berada di tahap kemarau. Hujan tak turun, tanah kering kontang, banyak binatang mati. Jadi kita kena buat satu semayang dipanggil sunat istisqa. Jadi nak buat sunat istisqa ni pihak pewajib. Sebagai contoh kita ialah pemerintah atasan agung mengarahkan rakyat jelata supaya berpuasa 3 hari. Memohon kepada Allah supaya Allah turunkan hujan. Dan hari keempat kita dipanggil untuk berhimpun di padang-padang di mana sajalah, stadium ke apa, dan kita buat solat minta hujan. Maka puasa itu juga adalah wajib. Dan yang keenam ialah puasa nazar. Ini pun juga berlaku kadang-kala kita bila meletakkan satu-satu hajat. Kalau dapat anak, lama dah nak anak kahwin tak dapat. Kalau dapat, kemudian kalau anak yang sakit sihat, kalau permohonan kerja diluluskan, kalau barang yang nak dijual dapat ada orang yang membelinya, dan apa saja hajat, kita pun bernazar saya nak puasa. Maka dengan sebut kata saya nak puasa, maka puasa itu adalah puasa nazar, menjadi wajib. Kalau diumumkan dengan kata nak puasa saja, maka kewajipannya memadai dengan 1 hari cukup. Bila dia puasa 1 hari selesai. Kalau dia sebut kata nak puasa 3 hari, 10 hari, maka tak perlu berturut-turut, asalkan cukupkan jumlah dia, maka itulah puasa nazar. Jadi mudah-mudahan ini puasa wajib. Kemudian kita ada puasa sunat, yang bulanan, yang tahunan, yang mingguan kita akan perkatakan, dan kita ada puasa yang dikatakan makruh dan haram. Jadi puasa-puasa ini kalau kita dapat sesuatu yang jelas sebelum kita masuk Ramadan, maka kita dapat melaksanakan. Kerana inilah ilmu yang akan menjadi lampu suluh kepada kita dalam menerangkan segala bentuk ibadat kita. InsyaAllah itu dia mukadimah dan tajuk kita puasa pada pagi ini. InsyaAllah kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan Ustaz Fazli Al-Yamani di Hikmah FM Pilihan Utama Anda. Jangan minum air itu dulu. Kenapa pula? Sebelum minum sesuatu minuman, pastikan kandungan gulanya dulu agar tidak berlebihan. Tahukah anda, berdasarkan kajian pengambilan makanan di kalangan orang dewasa Malaysia 2002-2003, orang dewasa di Malaysia menambah 7 sudu teh gula sehari ke dalam minuman mereka. Amalan pengambilan gula berlebihan ini boleh mengundang pelbagai penyakit kronik, antaranya diabetes dan obesiti. Apa lagi? Ambil langkah sihat. Kurangkan gula dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh Hikmah FM, pilihan utama anda. Hikmah FM pilihan utama anda, dan kita kembali bersama dalam Tasinul Ibadah pagi ini bersama dengan Ustaz Fazli, menyambung berkaitan memahami ibadat puasa itu sendiri sebagai persiapan kita menghadapi Ramadan yang tinggal beberapa hari saja lagi, Ustaz, ya? Ya, saya. Saya insyaAllah. Silakan Ustaz sambung terus. Kemudian kalau kita pergi pada yang kedua ialah puasa sunat. Maka puasa sunat ni diterbahagi pada 3 bahagian. Satu dipanggil sunat tahunan. Jadi kita kena buat dah dalam setahun tu ada. Sebab kita kena ingat bahawa kalau dalam ibadat fardu, solat, kita ada juga ibadat sunat sebagai menampung kefarduan solat kita. Jadi kita buat solat fardu, kita buat solat sunat. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Jadi solat kita akan membawa satu keuntungan. Kalau kita berniaga, kita dapat modal. Maka kita akan tunggu lagi untuk mendapatkan keuntungan kita. Dalam ibadat macam tu juga. Modal kita fardu, untung kita ialah sunat. Kita kena buat. Kalau solat fardu dan solat sunat kita lakukan, maka di sana ada juga puasa sunat. Kadang-kadang masalah kita di Malaysia, bila sebut kata puasa, orang hanya nampak puasa Ramadan.
Sedangkan dalam setahun tu ada lagi hari-hari yang kita dikehendaki puasa. Kerana puasa ni satu ibadat yang sangat baik, sangat besar dan sangat penting untuk kelebihan. Sebab itu Nabi kata sumu tasihu, puasa kamu sihat. Kita berpuasa maka banyak kelebihan. Kerana puasa ni satunya dia akan mengengkang, akan memberikan tekanan, akan memberikan satu menghimpitkan nafsu kita. Kerana dalam tubuh badan kita sebenarnya setiap orang dalam diri dia ada dua kerajaan yang sedang berentap. Ada satu kerajaan dan ada lagi pembangkang. Dia ada dua kerajaan yang sedang berentap sentiasa. Mana yang naik, yang kedua mesti ditindas. Dia akan lanyak yang kedua, dia akan perangkapkan, dia akan buat apa saja. Jadi dua ni tak pernah duduk dan tak boleh berunding, tak boleh mereka berbincang. Dia bermusuh terus menerus. Satunya ialah kerajaan akal, yang kedua ialah kerajaan nafsu. Pusat pemerintahan dia ialah hati. Itu Putrajaya dia tu. Sama ada akal duduk kat Putrajaya, itu hati ataupun nafsu. Dua kuasa ni. Kalau akal datang, nafsu memang habis. Dia akan tak boleh bergerak. Kalau akal bijak, sebab itu manusia bila diguna akal, Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang bijak, orang yang membuat perhitungan diri. Lebih-lebih bila Ramadan kita fikirkan apa yang sepatutnya kita nak buat dengan Ramadan. Kalau kita hari ni habis-habis fikir banyak yang menjadi tumpuannya, makan. Seolah-olah kita macam tak pernah makan. Bila sampai pukul 2, pukul 3, otak kita dah fikir makan. Kita tak ada fikir lain. Bila dah datang malam, kita dah penat letih, kita dah kenyang, kita tak fikir untuk bagaimana nak buat pengisian yang lebih baik. Jadi dengan sebab itu saya nak sebut bahawa kita nak kuasakan akal. Dan kerajaan kedua ialah nafsu. Kalau nafsu naik, memang akal dia lanyak. Dia sombatkan akal tu dalam. Jadi nafsu ni bila dia jadi raja, habis semua. Dia kontrol mata, tengok, tangan, mulut, semuanya. Jadi sebab itu macam mana kita nak bagi tekanan pada nafsu? Antara jalannya kata Nabi dalam hadis ialah melalui puasa. Sebab itu kita buat puasa. Puasa fardu Ramadan satu hal, kita tambah dengan dia puasa-puasa sunat. Maka 3 kategori dia. Pertama ialah puasa sunat tahunan. Apa dia contoh? Puasa hari 9 Arafah. InsyaAllah bila sampai musim kita akan berikan perhatian betul-betul tentang 9 Arafah ini. Hari yang sangat-sangat besar, yang mana kalau kita kata malam Lailatul Qadar sebagai malam besar, siangnya ialah siang Arafah. Hari manusia berpakaian sama. Dia tak kira apa jawatan kedudukan. Yang berhimpun di Arafah, itulah pakaian yang sama. Dan mereka ni melambangkan seumpama satu umat yang datang daripada satu yang satu, iaitu Adam dan juga ibunya Hawa. Jadi itu kita akan perkatakan. Kemudian di sana ada sunat hari 9 dan 10, 11 daripada bulan Muharram. Itu sunat. Puasa 6. Satu lagi juga yang perlu kita sebut, puasa 6 Syawal. Kerana kadang-kadang kita hari ni di Kuala Lumpur atau di Lembah Kelang ni, orang selalu sebut puasa sebulan, raya sebulan. Maka 6 telah tenggelam. Kita timbulkan balik supaya ada kesedaran. Kita nak buat rumah terbuka, buat. Mungkin kita boleh buat malam, siang kita puasa. Itu sebenarnya kedudukan dia. Kemudian di sana ada puasa pada bulan-bulan dipanggil Ashhurul Hurum dan sebagainya. Dan di sana ada puasa bulanan. Puasa bulanan ni pun satu puasa yang kita juga dituntut. Sebagai contoh, 13, 14, 15 dipanggil puasa hari putih kerana bulan mengambang. Dan 28, 29, 30 kalau ada 30. Kalau tak ada 28, 29 dan 1 untuk pada akhir bulan. Ini dia dipanggil hari gelap. Maka sunat setiap bulan. Kemudian di sana ada puasa mingguan. Puasa mingguan ni ialah puasa Isnin, Khamis. Isnin, Khamis. Jadi kalau kita puasa Isnin dan puasa Khamis, satu kelebihan yang sangat besar. Di mana amalan mingguan kita dikumpul. Dan amalan kita bila dikumpul, maka permulaannya puasa, penutupnya puasa,
Allah kira semuanya puasa. Itu yang kita kata lebihnya, di mana amalan kita dikumpul dan dibuka dengan puasa. Buka dan tutup puasa, Allah akan berikan ganjaran 2 hari dapat pahala seminggu. Kemudian di sana ada puasa harian. Puasa ni ialah disebut sebagai puasa Nabi Daud, iaitu kita selang-seli. Sama diselang-seli dengan 2 hari ataupun 1 hari. Puasa berterusan. Dan ini bagi mereka yang tidak ada masalah, boleh amal puasa Nabi Daud. Tapi saya nak bagi sikit lagi terus kepada puasa makruh. Apakah puasa makruh? Puasa makruh ni ialah kita mengambil satu-satu hari tertentu. Sebagai contoh, puasa Jumaat saja. Kita anggap Jumaat ni sebagai hari kebesaran kita, kita tumpukan kepada puasa. Itu makruh. Kalau nak Jumaat, ambil Khamis Jumaat. Ataupun ambil Jumaat Sabtu. Dan juga makruh pada Sabtu saja. Ataupun makruh pada puasa Ahad saja. Jadi kalau nak, kita ambillah supaya seimbang. Dan juga makruh ialah puasa yang membawa kepada satu orang hilang daya upaya. Bila kata puasa ni, isteri minta tolong sikit, tak boleh. Minta maaf, hari ni abang puasa, awak buatlah sendiri. Kemudian kalau bapa pula, anak minta tolong bapa, engkau pergi jauh, bapa puasa ni. Jadi puasa yang sehingga peranan kita tak ada. Sampai tak pergi kerja. Setengah tu tak pergi kerja. Abah tak pergi kerja, bapa nak pergi kerja. Macam mana bapa puasa? Kau pergilah kerja, anak pergilah cari duit untuk bapa. Jadi anak pula nak kena kerja. Kadang-kadang isteri pula macam suami. Ada orang isteri macam suami. Dialah buat kerja itu ini, gaji, suami kebas. Suami duduk rehat kat rumah. Kononnya dia beribadat zuhud. Itu silap. Kita patutnya dalam suasana sekarang ni seimbangkan. Suami bantu isteri, isteri bantu suami. Anak-anak dapat berteduh atas suami isteri yang sering, seimbang, sekata. Bukan sekata, tapi sekata, sehala, sehaluan. Ini yang kita nak. Hidup kita barulah jadi makmur dan meriah. Saya pergi yang akhir, ialah puasa haram. Haram ni kita ada beberapa kategori. Ada haram yang sah, ada haram yang tidak sah. Haram sah ni ialah puasa haram tapi sah. Iaitu contohnya puasa seorang isteri tanpa izin suami. Kita bila dah kahwin, kita kena ingat orang perempuan ini satu benda yang telah Allah buatkan. Iaitu orang perempuan bila dah kahwin, dia sudah terikat dengan suami. Maka bila terikat di sini, maka suamilah tempat dia. Kalau di sana bapa panggil, di sana ibu panggil, di sini suami, maka dia kena menghala ke suami. Walaupun ibu, walaupun bapa, tapi suami lebih besar. Jadi itu ada satu tuntutan. Dan ini memang aturan agama. Cantiknya, bila mana isteri patuh, bukan suami pula jadi taukir, jadi bos, boleh arah, boleh perintah. Tak, kita seimbangkan. Yang penting isteri kena ingat, taat suami adalah satu kewajipan. Sebab itu orang perempuan, dia buat 3 je. Dia jaga solat dengan baik pada awal waktu, jaga puasa, jangan sampai ada yang tak terbayar, dan taat kepada suami. InsyaAllah laluan dia masuk syurga mudah. Jadi itu satu. Yang kedua, puasa haram dan tidak sah. Contohnya puasa hari raya. Itu haram dan tidak sah. Aidil Fitri, Aidil Adha, dan puasa hari Tasyrik 11, 12, 13 pada bulan Zulhijjah. Itu tak boleh. Dan akhir sekali puasa haram ialah puasa nisfu Syaban. Kita dah habis, baru ni kita dah pergi pada nisfu Syaban 15, 16, dan hari-hari selepas daripada 15 iaitu 16 sampai habis, jangan kita puasa lagi dah. Kalaupun ada, mungkin kerana nak qada. Kalaupun ada, mungkin kerana kita punya nazar. Mungkin ada, mungkin kerana kita nak bayar kafarah kita. Ataupun mungkin ada kerana kita nak puasa yang memang adat Isnin Khamis. Kalau tak ada, saja-saja nak puasa, hukum dia haram. Kata Nabi dalam hadis, "Idzan tasafa Sya'banu
fala tasumu. Bila masuk selepas 15, itu 16 sampai habis, jangan kita puasa. Jadi saya rasa ini akan memberikan satu panduan kepada kita sama bagaimana kedudukan puasa. Mudah-mudahan satu daripada rukun Islam yang mana kita tahu ibadat puasa ni, ibadat yang kita tak dapat lihat. Kita tak nampak, teropong pun tak nampak. Tengok muka macam puasa padahal tak puasa. Tengok muka ada orang macam tak puasa. Macam orang perempuan dekat rumah, kalau kita tengok, ya Allah, dia masak, dia basuh, dia sediakan makan, dia buat itu, dia kerja, dia punya ibadat. Ini yang kadang-kadang suami kalah ni. Suami tarawih 8, isteri 20. Ini yang menyebabkan kita kata kalau berniaga tak boleh jalan. Kerana orang perempuan lebih gigih. Hari ni orang perempuan memang lebih gigih. Mana-mana masjid, kalau saya mengajar, saya kata tengok masjid, orang lelaki-lelaki dah tak ramai, orang perempuan tak berganjak. Ini yang kita kata suatu yang kita rasa malu lah. Orang lelaki-lelaki apa ni? Apa kita buat? Jadi sebab itu saya merayu untuk kita lelaki-lelaki pada tahun ini, kita tekadkan azam kita untuk jayakan Ramadan kita, insya-Allah. InsyaAllah. Itu dia berkaitan kefahaman kita berkenaan puasa dan kita mempersiapkan diri untuk Ramadan yang akan tiba beberapa hari lagi, Ustaz. Bagaimana kita nak mempersiapkan diri untuk mencapai puasa yang terbaik itu, Ustaz? Macam mana kita kata tadi bahawa sebelum kita nak masuk Ramadan, kita tengok dulu. Terutama kalau bagi masalah puasa itu sendiri, kalau ada hutang, bayar. Bayarkan. Kalau dalam bentuk qadha-qadhakan, bentuk fidyah-fidyahkan. Dan bagi kita orang lelaki pula, kita kena mula dah. Orang kata kita macam tengok kapal terbang. Dia bukan macam heli, dia terbang naik turun macam tu. Dia kena ambil satu lapangan yang jauh. Dia bergerak sampai bermasa baru dia terbang. Macam itulah kita ni. Jangan terus nanti kita buat satu kejutan Ramadan, kita punya tekad nak berubah, tapi tak ada landasan. Tetap mula daripada Syaban. Sebab itu saya nasihatkan Syaban ni kita landasan kita. Apa kita nak buat? Bagi orang lelaki, dekatkanlah diri dengan masjid. Cuba kita perbanyakkan masa kita dengan masjid. Cuba kita ada masa untuk baca Quran. Kita kena cemburui masa. Jangan kita tunggu. Memang masa tak ada, tapi kita kena usaha, kawal, cari, dapatkan masa kita yang terbaik. Ada, kalau nak dikirakan daripada kita buang masa di tempat-tempat tak menentu, lebih baik kita buat sesuatu yang lebih faedah. Ini sebagai mukaddimah latihan sebelum kita melangkah masuk ke Ramadan. InsyaAllah. Terima kasih, Ustaz. Dan kita nak kongsikan beberapa persoalan. Seperti kita janjikan minggu lepas, ada beberapa persoalan yang tak sempat kita jawab. Dan saya dengarkan pada Ustaz soalan yang pertama daripada Maslina Adenas. Bertanya, Ustaz, apakah hukumnya melengah-lengahkan ganti puasa dan suka melengah-lengahkan solat, terutamanya ketika berpuasa, Ustaz? Masalah melengah-lengahkan qadha. Jadi kita berada di dua kedudukan. Satu, ada sebab yang mana membuatkan kita kena qadha ni adalah sebab yang dibenarkan. Iaitu contohnya macam orang perempuan lah. Dia datang uzur haid. Jadi uzur haid ni memang satu yang tak dapat nak dibuat apa. Jadi dia kena qadha. Puasa, solat tak payah. Kata Aisyah, umirna biqadha'is siyam walam nu'mar biqadha'is salah. Kami disuruh menggantikan, mengqadhakan puasa, tapi tak disuruh qadha solat. Ini pun satu kerahiman Allah. Kalau nak kena qadha solat memang dahsyatlah. 10 hari uzur, qadha 10 hari. Kalau satu hari 5 waktu, kali-kali dengan 10 dah jadi 50. Susahlah. Allah tahu ini membebankan, maka digugurkan. Tak perlu qadha solat. Tapi puasa kena qadha. Apakah itu tidak beban? Tidak. 10 hari kita tak puasa, kita boleh qadha lebih dalam 10 bulan. Kita ambil 1 bulan 1 hari. Bulan katakanlah bulan Syawal 1 hari, Zulkaidah 1 hari, Zulhijjah 1 hari, sampai Ramadan kita dah habis dah. Jadi sebab itu kita kena qadha kita punya kedudukan. Tapi apakah wajib segera? Tak. Kalau kita kata masuk Syawal ni nak kaya lah, nak meriah dengan keluarga, nanti nak qadha bulan depan, bulan akan satu lagi, boleh, tak ada masalah. Kerana kita telah berbuka dengan sebab uzur. Tapi kalau satu orang tanpa uzur, dia telah batal puasa dengan sengaja, maka itu wajib disegerakan. Kalau dia melengahkan qadha, berlakulah
pergandaan dosa dan dosa. Sebab itu jangan kita berlengah. Kerana dosa ni kita tak nampak. Kata Nabi, innal abda yani yuhramur rizqu bi dhanbin idza adnabahu aw kama qala. Manusia ni dimahrumkan daripada mendapat rezeki. Patut kita dapat tapi kita tak dapat. Apa sebab punca dia? Antaranya ialah dosa. Sebab itu kita tak nak dosa ni menjadi penghalang rezeki kita. Berbagai-bagai rezeki hidup. Jadi dengan itu jangan berlengah. Segerakan qada supaya kita tidak menanggung dosa yang berpanjangan. Jadi itu kalau tak ada alasan, qada segera. Solat pun macam tu juga. Kita jangan buatkan solat kita di akhir-akhir. Maka akhirnya solat kita akan jadi seperti barang yang sudah tidak laku. Maka akhirnya tidak ada harga solat kita. Saya insyaAllah. Dan seterusnya juga dari Facebook, Cik Hasanah bertanya, mungkin Ustaz nak jelaskan mendapat puasa yang diridai Allah tu daripada mula, bagaimana nak dapatkan puasa yang solid Ustaz, yang Allah suka. Contohnya bermula daripada niat dan mengelakkan perkara-perkara yang makruh ataupun yang membatalkan puasa. Kita nak kata bahawa bila kita melakukan ibadat puasa, perkara yang paling penting ialah niat kita. Kerana kita tahu kadang-kala kita tak makan. Kenapa tak makan? Kerana kita tak ada selera, kerana kita tak ada duit, kerana kita masih kenyang, kerana kita tak itu tak ini. Tapi sekarang kenapa kita tak makan? Kita tak makan kerana Allah. Kerana ibadat puasa ni kalau nak tipu boleh tipu. Masuk dalam bilik tutup, tak ada CCTV, minumlah satu gelas air. Kalau nak makan-makan, siapa nak tahu? Siapa pun tak tahu. Mungkin boleh tipu, tetapi kita tak tipu. Kita bukan kita tak tipu manusia, kita jujur dengan Allah. Maka kita puasa. Maka sebab itu kenapa kita tak makan? Kita kata niat kita kerana patuh perintah Allah. Dengan sebab itu niat menjadi satu keutamaan. Dan memang dalam satu hadis Nabi sebut, innamal a'malu bin niyat. Bermula segala amalan itu, sahnya amalan dengan niat. Maka niat puasa macam mana? Kita niat, katakanlah kita nak mula besok. Maka bermula niat ni waktu dia terbenam matahari maghrib sehingga sebelum terbit fajar. Dalam hadis Nabi sebut, man lam yubayyitin niyata qabla al-fajri fala siyama lahu. Jadi kita niat maghrib itu terbenam je matahari, kita niat. Sama ada kita sedang solat, lepas solat, dalam antara maghrib isyak atau dalam isyak, dalam tarawih. Kita niat saja aku puasa besok hari, sebut Melayu pun tak apa. Yang penting hadirkan dalam hati kita, sahaja aku puasa besok hari daripada bulan Ramadan kerana Allah SWT. Itu niat. Sampailah sebelum terbitnya fajar. Kalau kita ada di sana dikatakan niat sebulan, seperti pada mazhab Imam Malik, kita boleh ambil pakai sebagai menampung. Kalau ada hari terlupalah kita, tak terjaga, penat, letih, sampai sahur pun tak sedar, jaga dah azan subuh, maka kita pakai yang niat sebulan tadi. Tapi dengan syarat, niat sebulan ini mesti dilakukan pada malam yang pertama. Jadi masuk malam pertama terus kita siapkan puasa besok hari dan niat sebulan. Jadi itu niat kita. Sampailah sepanjang kita berada dalam bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kita kena jaga puasa kita. Jangan buat benda-benda yang boleh membatalkan. Apa dia yang batalkan? Antaranya ialah memasukkan sesuatu dengan sengaja ke rongga yang terbuka. Masuk ke dalam telinga, dalam hidung, dalam mulut. Rongga yang terbuka. Jangan masuk sesuatu dengan sengaja. Dia kalau keluar tak apa, masuk tu jangan. Jangan masuk sesuatu. Dan kalau boleh, puasa ni bukan hanya membatalkan puasa, tetapi juga kita kena jaga jangan membatalkan pahala puasa. Benda-benda makruh kita elakkan. Kalau kita rasa penat, kita boleh mandi. Yang makruhnya berendam. Itu sebenarnya bukan mandi. Mandi tak ada apa. Berendam dalam air, dalam kolam, sungai, itu makruh. Kalau kita mandi, kadang-kadang mak bapak tengok anak macam dah pokok dah tumbang tepi jalan dah. Habis baru pukul 3. Nak tunggu berbuka lambat. Pergi mandi dulu. Dia mandi kena air itu agak segar sikit, dia pun hilang penat dia. Boleh, tak ada masalah. Yang penting kita jaga puasa kita. Jaga mulut, jaga telinga, jaga mata. Ada 2 perempuan di zaman baginda, bila mana diadukan kata perempuan ni dah nak mati dah. Dah begitu lapar, dahaga yang sangat.
baginda tak layan. Datang lagi aduan beritahu tentang perempuan yang sama, baginda tak layan. Sampai kali ketiga, baginda suruh bawa satu bekas, bagi pada dua bekas, bagi pada setiap perempuan ini, suruh dia muntah apa yang ada dalam mulut dia. Dia pun muntah, keluar nampak ada ketulan-ketulan daging kecil. Barulah orang tahu ini satu mukjizat baginda. Rupa-rupanya dua perempuan ini walaupun sedang puasa, tapi mereka sedang mengumpat. Orang mengumpat ni dia tak ubah macam makan daging saudara dia. Jadi sebab itu kita kena jaga puasa kita. Jangan nanti kita penat puasa tapi apa pun tak dapat. Nabi kata kam min sa'imin laisa lahu min siyami ila al-ju' wal 'atash. Apa ramai orang puasa tak apa yang dia dapat melainkan lapar dan dahaga. Jaga semuanya. Isikanlah dia. Kalau kita dapat isikan masa, insya-Allah masa kita tak terbuang. Saya jaga panca indera semua Ustaz ya, ya dalam saya. puasa. Ya, saya. Itu di waktu siang dalam puasa. Ya, pengisian malam Ustaz. Type malam ni kita tahu ini satu keistimewaan. Kerana malam adalah keistimewaan. Sebab itu kalau kita tengok balik kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj, mungkin persoalan kita tanya kenapalah Allah buat malam. Sebenarnya Allah nak bagi satu isyarat bahawa malam ini adalah satu ketika suasana dalam mana seorang itu bila berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab itu kita moga-moga di Malaysia kita ni kita dapat manfaatkan malam. Kalau boleh kita minta tolonglah, jangan rosakkan suasana malam. Yang kadang-kadang kita tengok mercun di sana sini mengganggu. Kerana masyarakat kita bila malam ada orang baru nak dapat rehat, ada isteri yang baru melahirkan anak, ada ibu sedang tenat uzur, tiba-tiba bunyi mercun macam kita dekat Iraq. Meletup-letup bunyi dia. Itu bukan murah harga dia. Dan ini kenapa nak dibazirkan begitu. Dan satu yang membahayakan itu kadang-kadang kita tengok dalam surat khabar, ada budak yang mata dah rosak, ada yang jari putus dan sebagainya. Kenapa? Kita minta tolong masyarakat. Kita jaga keharmonian. Kita ni berjiran. Kita bukan duduk dalam hutan. Kita bukan duduk dalam rimba. Kita duduk dalam masyarakat. Kita buatkan suasana tenang. Jadi bagi orang laki-laki terutama, kita ajak ayuh kita datang ke masjid. Isikanlah malam kita dengan ibadat. Dan ibadat kita tak lain tak bukan ialah ibadat tarawih. Ibadat yang cukup sudah menjadi satu amalan lama. Kita buatlah ibadat. Sebenarnya satu harga yang tak dapat kita bayar. Nikmat orang Malaysia ni kalau saya tengoklah dengan dunia luar yang kadang-kadang saya pergi, orang Malaysia ni Allah bagi subhanallah dengan beraneka jenis makanan. Saya bandingkan dengan orang Arab lah. Dia sarapan pagi hari ni, besok benda yang sama, lusa benda yang sama, tiap-tiap hari yang sama. Kalau siang pagi makan, malam yang sama juga. Sampai saya kata tak jemu ke makan benda yang sama? Dia kata ini makanan kami. Tapi kita di Malaysia subhanallah mewah, dengan berbagai-bagai. Sekejap pagi roti canai, besok nasi lemak, besok pula dengan nasi kerabu, nasi itu, nasi ini. Jadi kita rasa alangkah baiknya kalau kita bersyukur pada Allah. Baginda solat sampai kaki bengkak. Bila sampai Aisyah tengok, kenapa gigih sangat? Apa sebab? Apa nak lagi? Syurga sudah terjamin, pahala sudah mewah banyak. Baginda kata, afala akunu abdan syakura. Apakah tidak aku jadi hamba yang bersyukur? Rupanya baginda ajar kita cara nak bersyukur bukan hanya alhamdulillah, tetapi secara amal. Dengan sebab itu saya mengajak para jemaah terutama lelaki, kita penuhkanlah ruang-ruang di masjid. Ambillah. Moga-moga sebulan ini akan memberikan kita kebaikan untuk tempoh setahun. InsyaAllah. Dan Ustaz sebut tentang solat tarawih. Sebelum kita ambil pemanggil, saya nak tanya ke Ustaz Suhaila Jalil. Bertanya, Assalamualaikum Ustaz, adakah sah solat tarawih seseorang kalau dia merasakan ada lagi solat wajib yang belum qada? Ini balik pada masalah yang lama, iaitu kita kata tuntutan wajib suatu yang tak dapat tidak. Kita kena selesaikan. Macam hutang kita lah. Kita nak berhutang, nak bayar hutang ke kita nak bersedekah. Duit ada, memang dah janji kata nak bayar bulan ini. Sekarang ni dia datang minta bayar hutang. Ada pula orang miskin datang minta sedekah.
mana nak diutamakan, nak bagi pada orang yang kita berhutang ke nak bagi pada orang miskin yang nakkan duit. Di sini kalau ramai orang ada, sebenarnya kalau kita tak bagi pun orang miskin tak ada masalah, tapi hutang ni tak ada orang nak bayar untuk kita. Jadi di sini kita kena dahulukan hutang. Jadi macam tu juga solat lama kita qada. Biarlah jemaah buat tarawih, kita buat qada. Kita duduk di sebelah, kita buat qada. Imam bagi salam, kita bangun tambah 2 zuhur. Imam bagi salam, bangun tambah 2 lagi asar. Imam bagi salam, tambah 1 lagi maghrib. Begitulah selesaikan solat kita. Saya insyaAllah. Kita dah memanggil kita yang pertama waktu ini. Saya nak tanya mengenai dengan buasir lah. Kalau kita ada penyakit buasir, kadang-kadang dia terkeluar kan, kita masukkan semula ke dalam itu, batal tak puasa? Masalah yang ditanya tadi tentang masalah bawasir, ini memang satu penyakit yang mana kita kata dia mengganggu kita. Bila sampai satu ketika dia akan keluar sesuatu, dan benda ni memang mengganggu, kita akan masukkan. Kalau dah menjadi satu darurat, benda tak dapat elak, maka boleh kita masukkan balik dan puasa kita tak batal atas kadar yang kita kata kita perlu. Sebab itu disebut dalam satu kitab, masalah yang dikatakan darurat ni, satu orang ada sakit telinga, sakit sangat, ubat dia titiskan setitik ubat masuk dalam telinga, hilang rasa sakit. Maka kalau dah sampai darurat, sampai tak boleh jalan lain dah, titiklah setitik, hilang penyakit itu, darurat dibenarkan. Macam tu juga dengan masalah bawasir ni, maka kita buat apa yang kita kata kadar yang tak dapat elak, maka insya-Allah puasa kita tak batal. Baik, terima kasih. Dan kita dengarkan pemanggil yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Saya tanya tentang puasa bulan Syaban tadi Ustaz sekali. Pada saya Isnin saya puasa, Selasa saya tak puasa, Rabu Khamis saya puasa. Maknanya baru beberapa hari lah. Jadi macam mana rukannya, sebab saya niatkan Isnin Khamis tu orang puasa biasalah Isnin Khamis. Dan Syaban ni saya nak puasa Syaban dah, tapi saya mula, saya kata dah Isnin, Rabu dan Khamis. Selasa saya cuti. Macam mana Ustaz rukan puasa saya tu? Assalamualaikum. Tapi mengenai dengan puasa Syaban, kita dah sebut tadi sebenarnya, kalaulah kita sampai kepada 15, hari ke-16 sampai akhir tu memang kita dah tak boleh puasa. Memang tak dibenarkan. Kerana memang nas pun macam mana kita kata tadi, Nabi bersabda idzan tasafa sya'banu fala tasumu. Tapi kalau kita ada adat, memang sudah menjadi, walaupun adat tu baru mula sekali, tak ada masalah, sekali pun dah dikira adat. Jadi kalau kita dah ada adat Isnin dan Khamis, kita boleh teruskan. Datang Isnin, datang Khamis, hari ni Khamis kita puasa, kemudian besok lusa datang Isnin pula kita puasa, tak ada masalah. Tapi kalau kita tak pernah, tiba-tiba kita nak puasa, maka ini suatu yang tak boleh. Nabi kata fala tasumu. Tapi kalau ada qada, ada nazar, ada kafarah, maka itu boleh kita puasa. Itu pun jaraknya sebelum ke Ramadan, bagaimana Ustaz? Dia tidak ada masalah kalau kita puasa yang menjadi puasa adat. Kalau Isnin Khamis teruskan. Tapi kalau katakan kita tak ada adat, kita nak mula, kita dah ambil baru ni 15. 15 kita puasa, kita boleh teruskan 15, 16, 17 sampai habis, boleh, tak ada masalah. Tapi ingat, kalau kita dah buat sampai katakan 20, tiba-tiba hari ke-21 kita tak dapat puasa, maka kita tak boleh sambung lagi dah. Kena tunggu sampai Ramadan baru kita boleh puasa. Maksudnya kalau sekiranya pun sampai hari terakhir Syaban tu pun kita masih boleh berpuasa? Kalau tidak, sebab kalau ada puasa yang berterusan tadi daripada 15 sampai habis boleh. Hari Syak. Hari Syak ni apa? Hari Syak ni kadang-kadang orang ingat hari Syak, yang dikatakan hari Syak ialah hari ke-30. Yang mana hari 29 kita tengok langit cerah, tak ada masalah. Tiba-tiba keputusan dibuat anak bulan tak kelihatan. Jadi kita kata besok tu masih terus dengan 30. Tiba-tiba besok ada desas-desus. Orang yang tertentu, kadang-kadang kanak-kanak, orang perempuan beritahu, oh anak bulan tiba, anak bulan muncul. Kita dah jadi syak. Hari tu jangan puasa. Jadi kalau kita tidak terlibat dengan masalah, di Malaysia ni saya rasa tak timbul syak. Sebab apa? Kita punya cuaca kadang-kadang datang time dia musim hujan, gelap.
kita tak ragu dah, memang tak nampak pun anak bulan. Jadi tak ada masalah hari Syak. Jadi kalau orang yang terus puasa Isnin Khamis, puasa je lah, terus tak ada masalah. Terima kasih. Dan kita dengarkan manggil kita seterusnya. Assalamualaikum Ustaz, saya ada asam penyakit asma. Saya ada pakai pam pagi tengah malam, kadang-kadang ia ada naik, kadang-kadang bulan puasa boleh guna tak? Tak mengenai dengan penyakit asma. Penyakit asma ni kita pakai gas. Kita terpaksa tembakkan masuk dalam mulut kita. Itu kita kena tengok keadaan. Kalau kita tidak sampai darurat, kita pakai waktu malam, maka boleh kita kawal penyakit kita tak mengganggu kita, maka jangan kita guna di siang hari. Tapi kalau sampai darurat, memang penyakit asma ni kalau kita lambat tangani dia, terganggu sangat pernafasan dia. Memang kita kesian tengok kadang-kadang tak sempat pergi hospital, dah separuh jalan-jalan. Jadi sebenarnya boleh selamat kalau kita cepat dapatkan. Kalaulah memang itu satu ajal tu masalah lain, tapi usaha manusia tu. Jadi kita kata kalau dah darurat boleh pakai. Sebab kias dia dalam masalah ini, mungkin kalau orang tanya ada nas, kita kata benda zaman Nabi mana ada penyakit asma. Jadi kita nak cari nas-nas dia, cuma disebut dalam kitab ulama. Dalam masalah ini, dalam satu kitab Bughyatul Mustarsyidin, disebut masalah orang yang sakit telinga. Dan telinga tu tak boleh, kalau sakit telinga nak duduk, nak tidur, nak buat apa pun tak boleh. Sakit sangat. Ubat dia pada satu titisan ubat. Dia titik masuk dalam, lepas tu dia jadi lega. Maka dah darurat, boleh. Walaupun telinga tu satu di bawah rongga dia, boleh, tak ada masalah. Saya dengar kita diwajibkan puasa. Tadi saya tak clear masalah 15, 16, 17, 18 sampai 20 Syakban tu. Okey, lepas apakah kita boleh berpuasa pada 15 tu hari Isnin dan 18 tu hari Khamis? Apakah kita boleh berpuasa pada 15 dan 18 itu saja, ataupun wajibkah kita berpuasa selepas 15 hari bulan tu kita tak dibenarkan puasa sunat? Lepas tu adakah wajib kita berpuasa 15, 16, 17, 18, 20? Terakhir kita Ustaz, silakan. Baik. Kalau satu lagi ialah mengenai dengan puasa 15, 16, 17. Memang kalau kita nak tengok orang yang berbuat ibadat puasa ni, puasa bulanan, sebenarnya kita ada pada setiap 13, 14, 15, 28, 29, 30 ataupun 28, 29, 1. Jadi kalau kita puasa 15 baru ni, kita nak ambil 16, 17, boleh, tak ada masalah. Ataupun kita memang adat seperti mana kita sebut Isnin Khamis, boleh buat Isnin Khamis. Cuma jangan kita adakan satu puasa yang tidak ada kaitan dengan sebelumnya pada 16 dan akhir. Itu memang satu nas yang dikatakan hari-hari yang diharamkan kita puasa, maka kita tak boleh puasa. Saya insyaAllah itu dia antara penjelasan Ustaz untuk sesi tahsinul ibadah pada minggu ini. Kita tak ambil ramai manggil dan menjawab banyak persoalan. Ustaz memberi penjelasan panjang lebar berkenaan puasa, dan kita akan sambung minggu depan Ustaz ya. Sepanjang bulan Ramadan kita akan hanya berkisar berkenaan puasa saja insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Ya, dan mungkin sebagai penutup Ustaz, minit untuk pertemuan kita kali ini. Saya terus mengajak para pendengar Radio IKIM bahawa kita berada di ambang Ramadan. Ramadan adalah tetamu kita. Ni tetamu terhormat. Kita tengok dalam suasana masyarakat kita lah, bila kita dapat tahu ada tetamu terhormat datang, kadang-kadang dijemput pembesar, raja, sultan datang, satu kampung tu orang akan bersihkan longkang, bersihkan padang, semua nak menyambut tetamu hormat. Maka begitu juga kita kedatangan Ramadan, tetamu yang amat terhormat. Maka kita tak perlu nak bersih apa, nak bersihkan diri kita, nak bersihkan segala hidup kita ni supaya harmoni. Kalau ada dengki khianat, buanglah. Kalau ada adu domba, jauhilah. Buatlah yang baik, kita sangka baik, kita berbuat baik. Yang penting masyarakat kena ada hubungan yang baik, sangkaan baik. InsyaAllah berjujur dalam segala kehidupan kita dengan penuh amanah. Moga-moga Allah merahmati kita semua, insyaAllah. InsyaAllah.